Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Sultan Yahya Petra II, mewakili unit Bimbingan dan Kaunseling, ingin mengajak semua warga sekolah untuk sama-sama menjayakan kempen Cakna PDPR 2020. Baiklah, objektif kempen Cakna PDPR ini ialah yang pertama, menjiwai amalan guru penyayang sebagai amalan guru. Yang kedua, menghargai kehadiran murid untuk belajar secara atas talian. Yang ketiga, menyedari bahawa setiap murid adalah aset kepada sekolah. Dan akhir sekali, menghargai kerjasama yang ditunjukkan oleh murid, ibu bapa dan masyarakat kepada sekolah. Antara pengisian kempen Cakna PDPR ialah yang pertama, cakna kehadiran murid, iaitu dengan merekod kehadiran murid melalui kaedah Google Form serta mengambil berat terhadap ketidakhadiran murid melalui grup Smart Community. Yang kedua, aktiviti wake up call, iaitu menghidupkan amalan penyayang seperti bertanya khabar tentang kesihatan murid serta kesejahteraan emosi murid. Yang ketiga, bimbingan atas talian, iaitu dengan cara memberi kesedaran kepada murid tentang pentingnya sesi PDPR untuk menjamin masa depan murid yang cemerlang. Dan akhir sekali, sijil penghargaan akan diberikan kepada setiap murid yang komited terhadap sesi PDPR masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah satu program yang telah dirancang berkaitan dengan PDPR, iaitu kempen Cakna PDPR 3.0. Okay, sempena ataupun disebabkan oleh pandemik COVID-19, pihak pengurusan sekolah, terutamanya bahagian akademik, telah melancarkan beberapa perubahan yang perlu dilaksanakan semasa berlakunya tempoh PKP yang telah dimaktubkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi di sini saya nak menekankan berkaitan dengan PDPR. Kempen Cakna PDPR ini merangkumi beberapa tanggungjawab berkaitan dengan guru-guru, pihak perancang sekolah, berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan kecaknaan ibu bapa terhadap PDPR ini. Saya nak kongsi di sini bahawa PDPR yang dirancang memerlukan komitmen daripada ibu bapa. Jadi di sini peranan ibu bapa adalah amat penting dalam menjayakan program atau menjayakan pembelajaran cara baru, di mana yang pertamanya ibu bapa perlu membetulkan mindset, iaitu perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pembelajaran anak-anak perlu diikuti oleh ibu bapa, di mana mengikut ilmu Neuro Linguistic Program NLP, orang yang berjaya dan cemerlang haruslah sentiasa fleksibel, berubah dan bertindak mengikut yang sepatutnya. Itu adalah yang saya nak kongsi, bahawa perubahan itu perlu dilakukan untuk menjayakan PDPR. Perubahan itu perlu dilaksanakan oleh
ibu bapa yang berada di rumah. Sebab PDPR ini adalah pembelajaran atas talian contohnya, di mana ruang masa yang digunakan oleh pelajar-pelajar, kalau sebelum ini pelajar-pelajar belajar di sekolah sepenuhnya, tetapi sekarang pelajar-pelajar perlu berada di rumah dan mengikuti perkembangan sukatan pelajaran seperti biasa, tetapi menggunakan prosedur ataupun pelaksanaan cara yang baru. Okey. Jadi luangkan masa kepada pembelajaran anak-anak apabila kita berkelapangan. Tetapi bila kita sebut berkelapangan, maka ibu bapa mungkin tidak mempunyai masa yang cukuplah berada dengan anak-anak. Jadi di sini pastikan ibu bapa perlu menyediakan ataupun melihat tindakan atau jadual-jadual yang perlu diikuti oleh anak-anak melalui pembelajaran mereka. Jadi tentunya dalam PDPR bagi SMK Sultan Yahya Petra 2, PDPR yang dilakukan kebanyakannya atas talian. Jadi di sini ibu bapa perlulah secukupnya menyediakan peralatan kepada anak-anak. Okey, pastikan contohnya buku teks dan latihan yang diberi oleh guru-guru disiapkan di rumah. Ini adalah perlu masa dan juga ruang bagi ibu bapa memantau anak-anak, ya, dari masa ke semasa. Jadi di sini saya mengambil kesempatan lah, di mana terima kasih kepada ibu bapa yang sangat prihatin kepada pembelajaran anak-anak dan sentiasa berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa boleh dilihat dalam cakna kempen, cakna pembelajaran itu melalui satu grup yang kita tubuhkan, iaitu community. Okey, satu grup community iaitu Smart Community Petra 2. Jadi Smart Community Petra 2 di mana ada ibu bapa dimasukkan sekali menjadi ahli dalam grup tersebut, dan masalah boleh dikemukakan. Bukan sahaja guru-guru yang bertanggungjawab untuk menangani masalah PDPR, pihak perusahaan sekolah juga telah melantik kaunselor sekolah yang sama-sama bertanggungjawab untuk menangani masalah yang dihadapi oleh pelajar, terutama dalam PDPR semasa MCO ini. Okey, jadi antara kemudahan-kemudahan lain yang perlu disediakan sebab perubahan, ya, disebabkan oleh perubahan yang berlaku, antaranya seperti menyediakan talian internet yang cukup kepada anak-anak. Kemudian ada telefon bimbit ataupun iPad atau laptop yang boleh digunakan dalam PDPR. Jadi ini adalah untuk pembelajaran secara atas talian. Tetapi pihak guru-guru, pihak sekolah juga telah menyediakan beberapa kemudahan ataupun inisiatif lain untuk memudahkan pembelajaran anak-anak dengan menyediakan modul. Jadi ibu bapa boleh datang untuk mendapatkan modul bagi memudahkan pembelajaran anak-anak, bukan sahaja dalam talian lah. Jadi ini adalah tanda sokongan ibu bapa kepada pihak urusan kurikulum sekolah. Jadi selain daripada itu, jika ada berlaku apa-apa kesilapan ataupun ketidak berkesanan berkaitan dengan PDPR ini, ibu bapa boleh maklumkan
kepada pihak sekolah melalui saluran yang telah kami sediakan. Jadi pelajar-pelajar juga, di mana pelajar-pelajar juga perlu memberi komitmen, perlu memberi komitmen dan bertanggungjawab serta mendisiplinkan diri untuk mengikuti pembelajaran yang telah diatur dan dijadualkan supaya mereka tidak tertinggal dalam mana-mana mata pelajaran yang diajar sebelum ini secara bersemuka di sekolah. Jadi ibu bapa yang tidak mempunyai kemampuan ataupun mempunyai masalah tertentu boleh berhubung dengan pihak Smart Community, yang mana insya-Allah pihak kami akan cuba untuk mengatasi masalah dan kekangan yang berlaku. Jadi saya rasa peranan-peranan yang dimainkan oleh tuan-puan, ibu bapa, penjaga adalah amat kami hargai dan diucapkan dengan berbanyak-banyak terima kasih atas kerjasama dan komitmen tersebut. Jadi itu sahaja pesanan, dan juga saya berharap kempen Cakna PDPR ini akan lebih mendatangkan manfaat kepada semua pihak. Jadi itu saja, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sedikit perkongsian berhubung dengan fokus terkini yang dilaksanakan di peringkat sekolah untuk kita nak memantapkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun disebut sekarang ini PDPR. Jadi usaha kita sekarang ini ialah kita nak memperkemaskan PDPR di peringkat sekolah SMK Sultanjaya Petra 2. Walaupun benda ni sudah agak setahun lebih pelaksanaannya, tapi sekarang ini kita nak cuba memberi penambahbaikan ke arah kita nak memastikan ataupun melahirkan, mewujudkan PDPR yang bermakna pada pelajar-pelajar kita, dengan harapan pelajar-pelajar kita akan lebih cemerlang dalam pembelajaran dan juga mendapat keputusan yang terbaik dalam sebarang pentaksiran, dalam sebarang ujian-ujian yang dilaksanakan oleh guru-guru, sama ada di dalam talian, sama ada secara offline ataupun secara online. Berkebetulan tuan-tuan dan puan-puan, pihak sekolah telah membentuk satu manual pengurusan PDPR secara bermakna menghadapi cabaran normal baharu. Sempena dengan kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi bagi kementerian, PDPR ini adalah sekarang ini merupakan salah satu daripada kaedah pengajaran pembelajaran yang digunakan pakai secara sah di peringkat sekolah-sekolah seluruh negara. Jadi pihak saya sebagai pemimpin sekolah, sebagai pengetua, menyambut seruan ini bagi memastikan perjalanan PDPR di peringkat sekolah kita berjalan lancar dan pengisiannya lebih bermakna. Itu matlamat kita lah.
Jadi di peringkat sekolah, saya telah mula fokuslah kepada beberapa perkara lah. Pertama sekali ialah pelaksanaan PDPR. Okay? PDPR 3.0 dengan menggunakan guru-guru akan menggunakan jadual PDPR 2.0 setakat ini, dan bagi memastikan perjalanan kita buat penjadualan itu secara terancang dan teratur bagi memastikan perjalanan PDPR berlangsung setiap hari, kecuali hari Minggu dan juga hari cuti persekolahan saja direhatkan. Jadi dalam pelaksanaan ini, guru-guru akan melaksanakan PDPR kepada kelas dan pelajar masing-masing mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, setiap hari, Ahad hingga hari Khamis akan berlakulah PDPR. Kemudian guru-guru diminta supaya membuat pelaporan PDPR ini dalam sistem D5 dia panggil, yang diperkenalkan oleh jabatan, dan juga dalam pelaporan itu kita ada dashboard D5 yang boleh dipantau oleh jabatan, oleh PPD dan juga oleh pengetua-pengetua sekolah. Bahagian yang kedua ialah sekolah saya telah memberi fokus kepada kaedah pembinaan modul Open Book Test PDPR, atau ringkasnya kita panggil modul OBT PDPR. Jadi modul ini akan digunakan oleh akan dibina oleh guru dan digunakan oleh guru-guru sebagai selain daripada penjelasan guru dalam PDPR, cikgu juga selepas beberapa minit memberi penjelasan, cikgu akan mengarahkan pelajar-pelajar supaya melaksanakan ataupun menyelesaikan modul OBT PDPR yang diedarkan kepada pelajar-pelajar untuk dibuat penyelesaian ataupun untuk dibuat ataupun dijawab oleh pelajar-pelajar. Dalam konteks modul ini, pihak sekolah telah membuat penambahbaikan kerana apabila PDPR bermakna pelajar-pelajar belajar di rumah tanpa guru di hadapan, tanpa guru di hadapan. Jadi saya meminta supaya guru-guru membina soalan ataupun nota ringkas yang padulah, yang boleh memberi tunjuk ajar dan juga memandu pelajar kita secara lebih mudah menggunakan modul tersebut. Jadi saya minta guru-guru memberi kata kunci di bawah setiap soalan ataupun setiap nota ringkas yang dilaksanakan dalam modul itu. Cikgu bagi di bawah tu kata kunci, contohnya rujuk buku teks muka surat 105. Jadi ini adalah untuk memberi rangsangan kepada pelajar-pelajar kita yang belajar bukan di hadapan kita, untuk merujuk buku teks bagi mendapatkan info ataupun mencari jawapan yang diperlukan oleh soalan tersebut dengan lebih mudah. Begitu maksud saya lah. Sebab kadang pelajar ni kalau kita edar modul ataupun handout sama dengan semasa bersemuka, jadi saya rasa kemungkinan besar lah pelajar-pelajar tu tidak akan jadi terangsang untuk menjawab modul kita.
sebab dia tidak ada guide di situ untuk memandu dia ke arah yang lebih mudah. Jadi kelebihannya satu lagi ialah bila kita buat macam ni, pelajar-pelajar kita akan menggunakan buku teks secara optimal di rumah masing-masing. Okey, itu bahagian yang kedua lah yang saya sentuh di dalam pengurusan manual pengurusan PDPR bermakna di peringkat sekolah saya lah. Okey, perkara yang ketiga dalam proses manual pengurusan PDPR berkesan ini, PDPR bermakna ni ialah yang saya bagi fokus peringkat sekolah ialah pemantauan rancangan mengajar harian guru-guru kita buat melalui talian. Jadi saya telah meminta supaya guru-guru menyediakan rancangan pelajaran harian untuk PDPR ini, kemudian menguploadkan RPH tersebut di dalam folder kita punya Google Form, Google Drive, dalam folder Google Drive yang disediakan di peringkat sekolah. Cikgu hantar upload di situ, kemudian pihak pentadbir akan semak RPH, semak RPH, kemudian akan bagi respon kepada guru-guru terhadap perjalanan PDPR sepanjang minggu itulah. Jadi selepas PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru setiap hari, selepas saja slot PDPR, guru-guru diminta supaya mengisi pelaporan PDPR dalam Google Form yang disediakan, di mana di situ kita nak minta beberapa perkara lah yang cikgu kena tip dan laporkan. Selain daripada nama kelas, masa, subjek dan sebagainya itu, kita nak juga respon. Cikgu kena klik di dalam Google Form tu ialah tentang pelibatan pelajar-pelajar dalam PDPR beliau semasa dilaksanakan pada satu-satu kelas tu. Contohnya tidak hadir 5 orang contoh berlaku pada masa PDPR tu. Jadi 5 orang tu, 5 orang siapa? Jadi cikgu kena catat di situ. Dan mungkin catat sebab-sebab tidak hadir. Mungkin cikgu telah hubungi parent pada pelajar, mungkin parent memberi jawapan pelajar anak dia demam dan sebagainya. Jadi sebabnya demam, bersebab dan sebagainya, yang akan dilaporkan oleh guru-guru mata pelajaran. Okay. Jadi perkara yang keempat yang kita bagi fokus di dalam manual pengurusan PDPR ni ialah berhubung dengan satu program yang kita namakan peringkat sekolah kita ni ialah Detecting Student Involvement in PDPR, ataupun kita panggil DSI PDPR Petra 2. Jadi matlamat kita mereka bentuk program ini ialah kita nak detect, kita nak kesan pelibatan pelajar dalam PDPR. Jadi ada beberapa perkara di dalam program DSI PDPR ni. Pertamanya ialah kita akan dia ada penyelaras, kita ada penyelaras tingkatan akan akses Google Form yang diisi oleh cikgu tadi, Google Form PDPR tadi, kita akan akses dan ambil analisis dia. Okay, analisis tentang kelas mana, siapa pelajar yang tidak hadir contohnya, dan apa sebab yang tidak hadir. Okey, kemudian jika sekiranya kita dapati pelajar-pelajar berkenaan
namun tidak melibatkan diri secara langsung lebih daripada 3 kali PDPR kita, maka pihak guru subjek akan hubungi parent ataupun ibu bapa pelajar masing-masing. Kita tak hubungi pelajar, kita hubungi parent dengan melalui satu platform yang kita reka bentuk, iaitu dipanggil Smart Community Petra 2. Di mana di dalam talian platform ini, sama ada WhatsApp ataupun Telegram, kita ada setiap tingkatan 1 satu grup, iaitu pentadbir, guru mata pelajaran dan juga ibu bapa pelajar tingkatan 1 semua kelas ada di dalam platform tersebut. Jadi apa-apa masalah yang berlaku, kita akan hebohkan di dalam talian ataupun platform ini, dan kita akan cuba selesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak pelajar kita itu secara bersama, antara pentadbir, antara cikgu dengan ibu bapa. Okay? Sebab kita nak memastikan supaya tiada berlaku keciciran kepada anak-anak pelajar kita di dalam penyertaan PDPR, okay, bersama dengan pihak sekolah. Ada satu kes yang berlaku daripada program ini. Kita settle lah satu problem yang agak besar yang tak dapat diselesaikan di peringkat guru subjek, di peringkat penyelaras tingkatan, maka masalah itu dibawa kepada pihak pentadbir. Jadi baru-baru ni kita kesan satu pelajar kita yang tak dapat menyertai PDPR kerana ada masalah talian di rumah atau kampung mereka. Jadi kita sudah selesaikan masalah ini. Kita berusaha mendapat collection wang daripada guru-guru kita untuk membantu pelajar ni, untuk kita pasang satu alat untuk alat internet bagi membolehkan pelajar berkenaan menyertai PDPR secara online bersama guru-guru kita. Jadi setakat ni alhamdulillah berjalan lancar, dan saya mendapat kerjasama yang sangat baik daripada semua guru-guru saya, okay, untuk memastikan kita punya hasrat, kita punya permufakatan ini dapat memenuhi keperluan dan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, seterusnya saya nak mengambil peluang ini juga untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada unit bimbingan dan kaunseling sekolah saya, SMK Sultan Yahya Petra 2, kerana telah menyambut baik kita punya program sekolah ini dan telah menjadi pelengkap kepada kita punya program, iaitu saya dapati unit bimbingan dan kaunseling telah merangka satu program kempen cakna PDPR, okay? Kempen cakna PDPR melalui pelbagai pengisian. Saya nampak itu, contohnya macam cakna kehadiran, wake up call, CJ penghargaan, bimbingan atas talian yang akan dibuatkan, yang akan dilaksanakan kepada pelajar-pelajar. Okay. Jadi ini adalah merupakan satu usaha murni oleh unit bimbingan dan kaunseling untuk support program sekolah yang akan menjadi pelengkap kepada manual pengurusan PDPR berkesan bagi saya. Terima kasih pihak unit bimbingan dan kaunseling. Kemudian saya harap kita semua dapat memberi satu kerjasama yang baik antara satu sama lain, kerjasama sepasukan. Sama ada kita guru mata pelajaran ke, okay, sama ada kita guru sebagai ketua panitia ke, sebagai pentadbir ke, mestilah bekerjasama secara padu untuk memastikan kita punya program ini
untuk PDPR peringkat sekolah ini berjaya, okey, untuk memenuhi apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan mudah-mudahan dengan usaha yang murni ini, kita akan diberi keberkatan, kita akan dirahmati, dan anak-anak didik kita semua sekali, anak murid kita mendapat manfaat yang sangat bermakna dalam memastikan pembelajaran di rumah mereka ini berjalan dengan lancar dan memberi impak yang sangat bagus kepada anak-anak pelajar kita. Okey, jadi saya dengan ini mengambil peluang dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim melancarkan program cakna PDPR peringkat sekolah kita bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.